Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pensyarah kami, Dr. Emilia binti Alias dan rakan-rakan seperjuangan sekalian. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan hasil tugasan kami yang bertajuk Peranan Kursus Psikologi Pendidikan. Pertama sekali, saya akan memperkenalkan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada 4 orang iaitu Khairul Nisa, Siti Nur Akilah, Erna Ayuni dan saya Afika Abu Kasim. Ini adalah isi kandungan slide pembentangan kami yang mengandungi 8 bahagian. Sebagai pengenalan, psikologi boleh didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari jiwa dan tingkah laku manusia, manakala pendidikan pula membawa maksud suatu usaha di mana golongan dewasa atau golongan yang lebih berpengetahuan memberi atau menyampaikan ilmu serta kemahiran kepada pelajar bagi meningkatkan kematangan pelajar sehingga dapat mengembangkan potensi diri mereka. Maka psikologi pendidikan dapat diertikan sebagai salah satu cabang psikologi yang secara khususnya mengkaji perilaku individu bagi menemukan pelbagai fakta dan teori yang boleh dikaitkan dengan pendidikan dan pembelajaran melalui kaedah tertentu dalam usaha mencapai keberkesanan proses pendidikan. Melalui penulisan Rahmadi pada tahun 2023, beliau telah pun memperkenalkan beberapa teori di dalam psikologi pendidikan. Antaranya adalah teori perkembangan kognitif, teori perkembangan sosial, moral dan emosi, teori behaviorism, teori konstruktivism dan juga teori kognitif sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khairul Nisa binti Azmi, nombor matrik P134593. Saya akan menyambung pembentangan daripada kawan saya iaitu konsep asas psikologi. Okey, apa itu psikologi? Psikologi merupakan satu kajian ilmiah atau kajian saintifik yang merupakan tingkah laku seseorang manusia. Oleh itu, para guru perlu tahu beberapa konsep yang penting yang ada dalam psikologi. Terdapat 4 konsep yang penting dalam psikologi iaitu yang pertama, naluri, yang kedua, motivasi, yang ketiga, keperluan dan yang keempat, desakan. Konsep asas psikologi yang pertama adalah naluri. Okey, naluri ni adalah setiap manusia mempunyai beberapa naluri yang tersendiri. Okey, sebagai contoh, naluri keibubapaan, naluri ingin tahu, naluri minta tolong. Okey, naluri tersebut dikenali sebagai naluri asas yang sudah tersusun dalam diri manusia. Lalu, dengan naluri itu, manusia bergerak dengan sendirinya untuk melakukan tingkah laku masing-masing. Sebagai contoh di sini, naluri ingin tahu seseorang pelajar itu. Pelajar itu ingin tahu apa aktiviti pembelajaran atau pengajaran seseorang guru tu akan lakukan dalam kelas. Contohnya, seseorang guru membuat satu aktiviti. Jadi pelajar merasa lebih ingin tahu lebih mendalam tentang aktiviti tersebut. Seterusnya, yang kedua adalah motivasi. Motivasi merupakan satu elemen yang penting dalam kehidupan setiap orang. Motivasi merujuk kepada kecenderungan seseorang dalam menginginkan sesuatu. Terdapat 2 jenis motivasi, iaitu motivasi dalaman dan juga motivasi daripada luaran. Iaitu motivasi setiap pelajar adalah tidak sama. Dia akan berbeza dengan setiap pelajar yang lain. Contohnya, guru perlu memberi pujian kepada seseorang pelajar itu untuk meningkatkan suasana yang kondusif bagi seseorang pelajar belajar dengan bentuk persekitaran yang kondusif kepada pelajar. Konsep asas yang seterusnya adalah keperluan. Keperluan ni adalah kemahuan seseorang untuk menyempurnakan kekurangan yang ada dalam diri dia. Contoh di sini, seorang pelajar memerlukan kasih sayang, iaitu dengan kasih sayang yang diberikan oleh guru, pelajar dapat membina jati diri dengan melakukan sesuatu yang baik. Sifat dan semangat pelajar akan membentuk peribadi dia.
Konsep asas yang terakhir adalah desakan. Kita dapat lihat di sini, desakan merupakan satu konsep yang penting dalam bidang pendidikan. Desakan adalah berlaku apabila ketidakseragaman atau kekurangan dalam keperluan seseorang seperti makanan ataupun minuman. Kan merupakan satu arahan yang merupakan seseorang itu akan cepat menuju ke tempat yang mereka inginkan. Begitu desakan juga bergantung kepada sejauh mana situasi gangguan terhadap keseimbangan yang berlaku. Seterusnya adalah tujuan psikologi pendidikan. Apa itu tujuan psikologi pendidikan? Okey, untuk memahami tujuan psikologi pendidikan adalah untuk memahami tingkah laku pelajar dalam proses pengajaran dan pembelajaran, meramalkan tingkah laku seseorang dan juga mengawal tingkah laku seseorang itu. Saya mengemukakan 4 contoh tujuan psikologi pendidikan. Yang pertama, memudahkan proses pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap perkembangan pelajar. Yang kedua, memahami, meramal dan mengawal tingkah laku murid di dalam situasi pembelajaran. Yang ketiga, membolehkan guru membezakan tingkah laku pelajar dari segi minat ataupun kebolehan mereka. Dan yang terakhir, membantu pendidik menggunakan teori-teori baru yang berkesan. Okey, yang di sini ada satu contoh, iaitu contoh kes disiplin iaitu merokok, pelajar yang merokok. Okey, bagaimana kita nak mengendalikan kes pelajar yang merokok? Yang pertama, dengan memberi hal, iaitu pelajar itu mungkin mencuri untuk merokok dalam tandas. Sebagai seorang guru, kita perlu tahu sebab dan punca mengapa pelajar itu merokok. Dan yang terakhir, kita perlu mengawal dengan mengadakan satu aktiviti yang sihat dengan pelajar itu, aktiviti sukan. Jadi guru perlu buat aktiviti untuk mengalih perhatian ataupun melakukan teknik yang baru untuk mengisi masa yang positif. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan menyerahkan kepada kawan saya yang seterusnya. Saya akan menerangkan beberapa kepentingan psikologi pendidikan. Yang pertama adalah untuk guru, iaitu untuk mengetahui kekuatan dan juga kelemahan diri. Psikologi pendidikan amat penting kepada guru kerana ia memberikan ilmu pengetahuan tentang teori dan juga prinsip psikologi. Seorang pendidik ataupun guru harus memainkan peranan yang berbeza di sekolah. Tidak hanya untuk menjadi tenaga pengajar tetapi juga untuk menjadi pembimbing kepada murid-murid. Oleh itu, guru perlu menunjukkan sikap positif ataupun contoh teladan yang baik supaya boleh menjadi ikutan kepada para pelajar. Seterusnya, guru juga boleh memberikan bimbingan kepada pelajar untuk membantu mereka dalam mencari jalan penyelesaian terhadap masalah yang mereka hadapi. Yang kedua adalah untuk ibu bapa, di mana supaya mereka dapat mengetahui perkembangan anak-anak terutama ketika berada di rumah ataupun di luar kawasan sekolah. Penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak sangat berkait rapat dengan pencapaian akademik anak-anak. Semakin meningkatnya penglibatan ibu bapa, maka akan meningkatlah pencapaian anak-anak. Okay. Pelibatan ibu bapa secara langsung ini dapat menggalakkan ibu bapa untuk menyediakan bahan pembelajaran untuk anak-anak ketika berada di rumah, dan secara tidak langsung akan memberikan kesedaran kepada ibu bapa bahawa pendidikan ini adalah sesuatu yang menyeronokkan. Ibu bapa juga merupakan individu yang sering berkomunikasi dengan anak-anak ketika berada di luar kawasan sekolah. Oleh itu, pelibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak akan membantu menyediakan ruang untuk mereka belajar di rumah maupun di mana-mana sahaja. Yang ketiga adalah kepada pentadbir sekolah, iaitu untuk merancang strategi yang sesuai dengan keperluan dan juga keadaan pelajar. Terdapat beberapa fungsi pentadbir sekolah yang amat penting bagi mewujudkan pembelajaran yang berkesan. Antaranya adalah untuk membuat keputusan tentang apa yang hendak dilaksanakan, membentuk perancangan menurut matlamat yang telah ditentukan, menguruskan sumber keuangan dan juga sumber manusia, di mana pentadbir sekolah juga memainkan peranan penting dalam menyediakan segala kelengkapan atau kemudahan bagi memudahkan guru untuk mengajar ketika berada di dalam kelas, seperti LCD, bantuan
Sekarang saya akan menerangkan beberapa peranan penting psikologi pendidikan dalam bilik darjah. Yang pertama adalah untuk memahami tingkah laku murid. Apa itu tingkah laku? Tingkah laku merupakan segala aktiviti, tindakan ataupun tindak balas yang ditunjukkan oleh murid sama ada segi perbuatan maupun percakapan. Kita boleh lihat dari segi sama ada tingkah laku tersebut adalah positif maupun tingkah laku yang negatif. Kedua adalah untuk mencari punca berlakunya masalah tingkah laku. Antaranya adalah masalah kelas yang tidak terkawal dan juga pelajar yang suka membuat bising ketika waktu PMP. Adakah faktor pengajaran guru yang membosankan yang menyebabkan pelajar lebih suka bercakap dengan rakan berbanding mendengar guru mengajar? Yang ketiga adalah untuk memahami perbezaan murid. Perbezaan murid ni kita boleh lihat dari segi ketidaksamaan aspek perkembangan secara fizikal, mental, sosial maupun emosi. Sebagai contoh, pelajar yang suka termenung, muram dan tidak menyelesaikan tugasan. Jadi guru perlu peka serta mencari inisiatif untuk mengetahui masalah tersebut. Seterusnya, guru perlu memberi nasihat serta dorongan kepada pelajar tersebut supaya dapat meneruskan pembelajaran seperti biasa. Dan amat penting kepada guru untuk mengetahui serta memahami bahawa setiap murid ataupun setiap pelajar mempunyai perbezaan dari segi budaya, latar belakang maupun sosioekonomi keluarga. Yang keempat adalah untuk memahami ciri-ciri pembelajaran murid. Pengetahuan sedia ada murid boleh mempengaruhi pencapaian murid. Okey, harus diingatkan bahawa setiap murid ni mempunyai pengetahuan yang berbeza-beza. Okey, ada pelajar yang cemerlang iaitu cepat belajar, tetapi ada juga pelajar yang lemah dalam pembelajaran ataupun lambat untuk belajar. Okey, yang kelima adalah untuk mengetahui untuk menggunakan teknik motivasi. Sebagai contoh, apabila pelajar yang membantu rakannya secara spontan ketika melakukan aktiviti pembelajaran, guru perlu memberi pujian kepada mereka supaya mereka berasa bangga ataupun dihargai oleh guru. Okey, selain itu juga apabila guru boleh memberi penghargaan kepada pelajar yang memberi kerjasama ataupun memberi respon ketika guru membuat sesi soal jawab. Okey. Yang keenam adalah untuk merancang aktiviti PDPC, di mana guru perlu merancang aktiviti yang menarik mengikut kebolehan pelajar, tidak terlalu sukar, membantu pelajar untuk mengambil bahagian di dalam setiap aktiviti yang dijalankan, terutama di dalam aktiviti berkumpulan, supaya pembelajaran kooperatif dapat diwujudkan dengan tujuan dapat membina kemahiran komunikasi serta kemahiran sosial di antara murid-murid tersebut. Yang ketujuh adalah untuk meningkatkan kualiti pengajaran, di mana guru perlu menggunakan alat bantu yang sesuai seperti penggunaan LCD, gambar, bahan maujud, simulasi dan sebagainya yang bersesuaian dengan aktiviti pengajaran dan pembelajaran supaya pelajar mempelajari sesuatu yang bermakna. Seterusnya dapat menarik minat pelajar tersebut untuk menumpukan perhatian ketika waktu guru mengajar. Yang terakhir adalah untuk mewujudkan kelas yang kondusif serta produktif. Guru perlu mengambil perhatian murid dengan menyelitkan unsur-unsur jenaka ataupun unsur-unsur permainan ketika pembelajaran supaya pelajar merasa seronok, gembira serta harmonis dan selamat apabila melibatkan diri dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Guru juga perlu meminta pelajar untuk memberikan pandangan tentang aktiviti yang telah dijalankan supaya dapat memberi peluang kepada guru membuat penambahbaikan serta memberi peluang kepada pelajar untuk berinteraksi bersama guru. Saya Siti Nur Akilah binti Ahmad, nombor matrik P134541. Okey, baiklah, kita teruskan dengan kesan jika guru tidak mempelajari subjek psikologi pendidikan. Yang pertama, akan meningkatkan salah laku pelajar. Hal ini kerana guru tidak mengambil cara tentang pelajar semasa di dalam kelas. Jadi akan meningkatkan masalah disiplin pelajar. Kenapa? Kerana sesetengah pelajar berkemungkinan mereka akan membuat kerja sendiri ataupun mereka mengacau kawan yang lain. Jadi akan mencetuskan pergaduhan di dalam kelas sekaligus kelas akan menjadi bising. Jadi sesi pembelajaran tidak akan berlaku dengan lancar.
Yang kedua, akan melahirkan guru yang tidak berkemahiran dan tidak digemari dalam kalangan pelajar. Hal ini akan menyebabkan mereka tidak berminat dengan apa yang diajar oleh guru, sekaligus mereka akan hilang fokus di dalam kelas. Yang ketiga, kesan jika guru tidak mempelajari subjek psikologi pendidikan adalah guru tiada pengetahuan untuk mengendalikan pelajar. Hal ini akan menyebabkan emosi guru mudah terganggu dan menyebabkan guru mudah tertekan dan tidak bersemangat untuk teruskan sesi pembelajaran. Hal ini kerana tingkah laku setiap pelajar adalah berbeza. Yang terakhir, guru akan berfikiran sempit kerana mereka tidak mempunyai ilmu untuk menambah hati pelajar untuk terus berminat dalam sesi pembelajaran di sekolah. Kesimpulannya, ilmu psikologi pendidikan ini sangat penting bagi seorang guru. Hal ini kerana guru itu akan memahami tingkah laku pelajar melalui pemahaman teori dan prinsip psikologi pendidikan, mengetahui perbezaan karakter pelajar mereka serta membantu para guru untuk menyelesaikan masalah disiplin pelajar, terutamanya ketika sesi pembelajaran sedang dijalankan. Para guru mesti didedahkan dengan lebih efektif terhadap pelaksanaan kajian pembelajaran agar kualiti profesionalisme keguruan dapat ditingkatkan pada masa akan datang. Meskipun kadang-kadang tugasan ini sedikit membebankan para guru, namun ianya mendatangkan impak yang besar kepada sistem pendidikan negara. Oleh itu, psikologi pendidikan ini mampu membantu guru dalam membentuk kemenjadian pelajar agar dapat melahirkan generasi yang dinamik pada masa akan datang.